La rijalan masirtu masiratan. Akan ada orang yang mana kamu tidak melalui satu perjalanan. Wala qata'tu wadiyan illa kanu ma'akum. Melainkan kamu lalu satu lembah, lalu satu jalan, melainkan mereka akan bersama dengan kamu. Tu kata sahabat, tuan-tuan. Para sahabat tinggalkan semua harta, tinggalkan rumah, sebiji-sebiji, tuan-tuan. Kalau kau nelak tu, tinggalkan macam tu lah. Tekan pintu pagar, tek, tuan-tuan, tinggal, tutup, tak ambil apa. Sofa hak beli kat Kot Mehmet, frame malong hak beli kat Pakistan tu, bayang 7 kali, tuan-tuan, hak tak habis lagi tu. No, kita beli, semuanya tinggal. Demi apa? Demi nak ikut Nabi berjuang dan berhijrah ke Madinatul Munawwarah, tuan-tuan. Tetapi Nabi kata, habasahumul marab. Tapi mereka tak dapat ikut kamu. Kerana apa? Kerana keuzuran dan kesakitan mereka. Ini penting, tuan-tuan. Kita kena dengar betul-betul. Nabi kata apa? Ada orang yang pahalanya sama dengan kamu, walaupun kamu buat lebih daripada dia. Ini penting, tuan-tuan. Terutama yang berumur di hadapan saya. Terutama yang telah uzur, tuan-tuan. Yang dah ada sakit. Tuan-tuan kena ingat satu benda yang Nabi pesan. Nabi kata apa? Ada orang yang pahala dia sama dengan kamu, sedangkan kamu buat lebih daripada dia. Maksud dia apa, tuan-tuan? Ada orang yang tak pergi berperang, tapi dia dapat pahala berperang. Ada orang yang tak pergi ke masjid, tetapi dia dapat pahala pergi ke masjid, tuan-tuan. Inilah yang Nabi sebut, tuan-tuan, yang perlu kita rasa, ya Allah, inilah hakikat agama, tuan-tuan. Tuhan sayang kita. Tuhan sentiasa menantikan kita. Walaupun kita tinggalkan Tuhan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita keseorangan, tuan-tuan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada orang, tuan-tuan, menega kaya, tak pernah bayar cukai, tak pernah bayar zakat apa. Tiba-tiba berjuta, tuan-tuan, kena claim disebabkan dia lari. Kereta yang banyak depan rumah. Motor besar dengan kuasa ribu-ribu, tuan-tuan, sisi. Anak-anak yang ada di rumah. Sahabat-sahabat handai. Tidak lagi nikmat untuk dipandang. Lauk pauk yang dihidang di atas meja. Tidak sedap lagi lidah nak makan, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang kita pernah tunjuk kereta kita, tunjuk motor kita, tunjuk apa yang kita pakai. Kita dah malu nak jumpa mereka, tuan-tuan. Ni berlaku. Saya beri pandangan, tuan-tuan. Jangan lari. Bincang, tuan-tuan. Selesaikan elok-elok. Ini bukan soal dunia, tuan. Ini soal akhirat, saya kata. Berpuluh tahun menega. Tak bayar zakat, tuan-tuan. Tak bayar income tax pun lari apa semua. Akhirnya bila kena sedepuk, tuan-tuan. Tu saya kata. Lauk pauk yang enak depan mata. Tak sedap dah dimakan. Melainkan kita kadang-kadang di rumah, tuan-tuan. Makan 2-3 mata lauk. Kadang-kadang 1-2 mata lauk. Tapi kenyang dia berlipat kali ganda. Bahagia dada dan jantung hati kita. Nikmat ibadah kita di dalam kekenyangan tadi. Sebab tu tengok bagaimana. Kata Hamka, tuan-tuan. Lihatlah, kata Hamka. Bagaimana Allah membahagi-bahagikan nikmatnya. Kadang-kadang kita sangka orang tu rumah besar. Tentulah seronok hidup dia. Luas rumah dia. Kita tengok orang naik kereta besar. Kita kata apa? Sedap. Sedap, tuan-tuan, naik kereta besar ni. Lalu Mercedes, tuan-tuan. Lalu BMW, kita kata tentulah hidup dia hebat. Kawan-kawan dia hebat. Akhirnya, tuan-tuan, kehidupan dia daripada yang seronok digugat, tuan-tuan, sekali. Terus jatuh daripada berpuluh tahun seronok di atas harta. Bila Allah uji sekali dengan sekeping surat yang keluar, yang dihantar ke rumah. Tergugat kehidupan. Hilang anak-anak, hilang bini, hilang cucu cicit. Mengenangkan nasib diri sendiri yang mungkin dipenjara, tuan-tuan. Tu saya kata, akhirnya, tuan-tuan, kita akan merindui kepada sang empunya pemilik syariat ini.
Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan. Nabi sebut tadi tu. Ada orang yang pahala dia sama macam kamu. Tapi kamu buat lebih daripada dia. Ataupun kamu buat, dia tak buat macam mana kamu buat. No? Kenapa dia tak boleh sertai kamu? Kerana dua tuan-tuan. Iaitu apa dia? Keuzuran, kesakitan dan kekurangan dia tuan-tuan. Sebab tu satu hari nanti tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, kita dah tak boleh lagi duduk di dalam saf ni. Tapi masa kita, pahala dia tetap sama. Kita tak boleh lagi nak berdiri, nak sebut Allahu Akbar. Tapi pahala itu tetap berjalan tuan-tuan. Kita tak boleh lagi nak duduk dalam kuliah ni maklum. Tak boleh lagi nak duduk. Tapi pahala dia sentiasa mengalir. Ini soal apa tuan-tuan? Soal apa? Soal sejauh mana kita merindui kepada sang empunya pemilik kepada syariat ini. Tengok tuan-tuan zaman Nabi. Parang tak ada, pedang tak ada, unta tak ada, baju besi tak ada, duit tak ada. Dia tidak pergi berjuang. Tapi pahala dia sama macam mana mereka yang ada di tengah medan peperangan. Sebab tu saya ada cakap derah 2-3 hari ini tuan-tuan. Esok akan tua juga. Tak boleh dah mata tak apa nampak nak baca kitab tuan-tuan. No? Mata pun tak apa nampak, suara pun dah tak selantang ni. Dan mungkin saya pun tak boleh lagi nak kuliah tuan-tuan. Samalah macam tuan-tuan. Tak ada siapa kita nak bawa motor pun tak boleh dah. Tak ada siapa nak bawa kita mai ke masjid tuan-tuan. Esok-esok bila kita nak semayang, nak berdiri, tak boleh dah. Tak ada siapa nak pangku kita tuan-tuan. Esok-esok bila kita nak berwuduk, tangan kita pun tak boleh nak angkat lagi tuan-tuan. Tak ada siapa nak basahkan lengan kita untuk menunaikan kewajipan agama. Sebab tu kadang-kadang saya nak sebut pada tuan-tuan juga. Banyak orang yang semayang pada usia ni. Tapi seminggu sebelum dia meninggal, dia duduk di hospital, dia tak semayang. Kerana apa? Kerana keuzuran tu satu. Kerana apa? Kerana dia tak ada lagi siapa nak ambil wuduk dia. Nurse pun tak ada nak peduli tuan-tuan dengan ni. Tak ada nak makan kadang-kadang kaki tangan kesihatan ni tuan-tuan. Mana dengan tu, mana dengan ini. Pergi tengok pesakit ni, sana menangis, sana. Tuan-tuan, akhirnya kita tinggal keseorangan. Sekuat mana pun manusia yang ada di samping kita, dia juga akan rebah satu hari tuan-tuan. Sebab tu orang tua kata apa? Jaga orang sakit ni, orang yang jaga pun sakit tuan-tuan. Sebab tu sebelum masa tu datang kepada kita tuan-tuan, sebelum tibanya saat yang mana kita ada anak 10 orang, tapi kita tertanya dalam diri kita, anak yang ada 10 orang, tak mampu kita nak wuduk untuk solat subuh pada pagi-pagi hari tuan-tuan. Pada masa tu kita akan teringat balik apa yang saya sebut pada hari ini. Pada masa nanti kita akan rindu kawan-kawan kita yang ada di dalam masjid. Kita akan rindu suasana masjid. Kita nak dengar tu imam kata, usalli fardhu subhi raka'ataini ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan, kita tak ada dah benda tu. Kita tak ada dah lagi kuliah-kuliah macam ni. Melainkan kita terlentang di atas katil keseorangan. 5 hari macam 5 bulan. 5 bulan macam 5 tahun dalam hidup kita. Kerana kita keseorangan tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan, pilah tengok orang tua-tua tuan-tuan. Pilah tengok orang di hospital. Pergilah ziarah. Sebab itulah Nabi suruh kita pergi ziarah orang. Pergi ziarah kubur, mengingatkan kita kepada kematian. Pergi ziarah orang sakit, mengingatkan tentang nikmat yang kedua selepas Islam dan iman, iaitu nikmat sihat tuan-tuan. Nikmat sihat yang Nabi suruh minta hari-hari. Kita akan rindu semua tu. Sebab tu para sahabat menangis tuan-tuan. Bila mereka tak dapat ikut Nabi, tak dapat lagi nak duduk dengan Nabi macam ni. Sedih tuan-tuan. Satu hari kita akan merindui masjid ini. Masjid yang akan usang satu hari nanti tuan-tuan. Kita akan meninggalkan semua yang seronok pada hari ini. Kita akan duduk seorang-seorang maklum.
terkenangkan kehidupan kita yang muda dulu, yang kuat dulu. Kita boleh berwuduk dulu, tapi tak rajin kita untuk berwuduk. Kita boleh berzikir dulu, tak rajin kita. Kita boleh ada kenderaan, boleh pergi masjid, tak rajin kita. Kita ada masa untuk duduk dalam kuliah, tapi kita lebih memilih tempat yang lain. Lebih memilih anak isteri untuk dibawa ke sana ke sini, duduk tengok TV ramai-ramai, meninggalkan apa yang orang lain kejar, tuan-tuan. Kita akan rindu segala-galanya, tuan-tuan, tentang hidup pada masa yang lampau. Sebab itulah Nabi suruh kita, tuan-tuan, merindui kepada pemilik syariat ini. Kerana satu hari kita tak boleh lagi buat macam ni, pahalanya tetap sama macam kita boleh buat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini penting ni. Ini soal kita kena percaya. Satu hari nanti, Imam Rahmat, Imam Zaid, Bilal yang azan, satu hari dia pun dah tak ada suara lagi. Dia pun tak mampu lagi nak ingat dia semayang berapa rakaat di rumah. Melainkan isteri yang memimpin, anak yang memimpin solat, dia akan duduk, tuan-tuan. Dia akan kata, ya Allah, rindunya zaman dulu. Dulu pun aku sakit juga, tapi duk boleh pergi masjid lagi. Dulu pun aku sibuk juga, tapi sempat duduk dalam majlis ilmu. Tapi bila duduk tak katil, tuan-tuan, 5 hari bagi orang lain seperti 5 tahun bagi kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena percaya dalam diri kita. Kalau benar-benar kita rindu kepada apa yang kita buat pada hari ini, kita akan dapat pahala tu, tuan-tuan. Bagi orang yang kata, aku tak tahu nak buat apa, dia akan rasa kerugian pada masa yang akan datang.